Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa walah wa ba'd. Alhamdulillah, semua rakan-rakan saya, sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya kasihi, dapat kita bersama lagi pada pagi ini dalam rancangan Tazkirah Pagi daripada platform Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Saya mendoakan semua rakan-rakan berada dalam keadaan yang terbaik kerana kita adalah umat terbaik, menerima sentiasa yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bernafas dan kita melalui hari yang baru. Allah yang Maha Baik mengurniakan kita nikmat-nikmat yang terlalu banyak sehingga Allah menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu cuba membilang nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kamu tidak mampu membilangnya kerana dia terlampau banyak. Baik, hari ini kita cuba berbincang, insya-Allah kita berada pada bulan Sya'ban, ya, tak lama lagi kita akan menyambut Ramadan. Balighna ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, dan in between itu ini sekarang nanti kita akan 2 hari lagi kita akan masuk pada malam yang gilang gemilang yang disebut sebagai nisfu Sya'ban. Baik, sebelum kita berbincang perkara tentang nisfu Sya'ban, ya, kemudian kita nak berbincang bagaimana kita ingin melangkah, ya, menjadi lebih bertenaga, lebih kuat. Sebab Sya'ban bila masuk Ramadan kita kena lebih kuat. Kalau kita ingat balik, ya, bila kita mohon doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai doa wajib yang kita minta pada Allah pada solat subuh tadi. Ya, dalam solat, apa itu solat? Solat ad-doa. Solat adalah doa. Dan doa kita pohon ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Baik, salah satu doa yang wajib kita minta dalam solat adalah kalimah ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Dan kita tahu bahawa ihdina, hidayahkanlah kami ya Allah, ya, hidayahkanlah kami as-sirata, jalan al-mustaqim, yang lurus. Mungkin kadang-kadang kita tertanya-tanya, ya, kenapa kita tak minta pada Allah ihdina ila siratil mustaqim, tunjuklah kami ke jalan yang lurus, ya, tetapi kita buang ke, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Sedangkan apabila seseorang itu sesat, tunjukkanlah kami jalan ke Kuala Lumpur, tunjukkanlah kami jalan nak pergi ke Kelang, ya, maknanya ila, ya. Jadi bila kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ihdinas siratal mustaqim, ihdina ya Allah, dalam bentuk doa, tunjukkan, kami menjadi maf'ul yang minta ditunjuk, as-sirata jadi maf'ul tsani, jadi dua yang ditunjuk. Kemudian kalau kita baca ihdina ila siratal mustaqim, tunjukilah kami, ila ke jalan jar majrur, ya, muta'allaq dengan tunjukilah kami. Baik, kenapa kita tak minta pada Allah tunjukkanlah kepada kami kepada jalan, tunjuklah kami kepada jalan yang lurus? Di antara kalimah ihdinas sirata dengan ihdina ila sirata memberi dua makna berbeza. Sekiranya kita baca ihdina ila siratil mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan, ke jalan yang lurus, erti kita minta Allah tunjuk kita. Tetapi apabila kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta Allah tunjuk, dan bukan sekadar tunjuk tetapi
membimbing kita sepanjang perjalanan yang lurus tersebut. Ya, beza kan? Jadi apa yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya Allah tunjukkan jalan. Oh, itu jalan baik, itu jalan buruk. Jalan baik kena ikut, jalan tak baik jangan diikut. Kita tak minta daripada Allah hanya menunjuk kepada kita mana satu jalan. Tetapi kita minta pada Allah bersama dengan kami dalam menempuh jalan-jalan tersebut. Inilah yang ada pada maksud ihdinas sirata. Jadi kerana itu semua yang dikasihkan memberi makna kepada kita. Bila kita minta doa itu, bermaksud kita minta kita bersama dengan Allah, Allah bersama dengan kita. Hidayah Allah bersama dengan kita, inayah Allah sentiasa bersama dengan kita. Semoga kita kian jadi orang yang kian baik menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka mengulang ya. Hari Jumaat yang kita sedang berada ini, ketika ditanya kepada semua para sahabat, apakah ayyu yaumin afdal? Apakah hari yang terbaik? Tentulah para sahabat yang lain menjawab hari terbaik adalah hari Jumaat. Ya, tak ada siapa yang menafikan bahawa hari yang terbaik adalah hari Jumaat. Maka soalan yang sama ditanya kepada Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu, wahai Ali, ayyu yaumin afdal? Apakah hari yang paling baik? Maka Sayyidina Ali berkata, sekiranya kamu bertanya, maka tentulah jawapannya adalah hari Jumaat. Tetapi aku ingin memberitahu bahawa hari yang terbaik bagimu adalah hari kematianmu. Ketika imanmu berada pada puncak yang paling tinggi. Maka kita harap hari terbaik belum datang dalam hidup kita. Dan untuk mencapai hari yang terbaik, maka perjalanan kita menuju kepada titik kematian kita sendiri adalah memastikan bahawa kita akan terus sentiasa baik dan sentiasa baik dan sentiasa baik. Kerana itu ada satu doa yang ada satu penyataan ya, ada satu penyataan yang merujuk kepada seorang di kalangan salafus soleh, dan dikatakan bahawa dia mengambil penyataan ini dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyataan seorang soleh yang Rasulullah beri nasihat kepadanya secara individu di dalam mimpi tentulah tidak boleh menjadi hadis, tetapi dia mengkisahkan tentang bahawa inilah yang dia dapat nasihat Rasulullah kepadanya, dan dianya tidak bercanggah dengan mana-mana penyataan-penyataan agama kita dalam Quran ataupun dalam hadis. Maka apa dalam penyataan itu? Penyataan itu menyatakan bahawa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu min mithla amsihi fahuwa khasirun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa zalimun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari semalam, maka inilah orang yang rabih, orang-orang yang untung. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari semalam, maka ini orang yang khasirun, orang yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, fahuwa zalimun, maka dia adalah orang yang zalim. Kita dapati bahawa kita ni sebenarnya ada momen-momen yang sentiasa kita simpan dalam pemikiran kita. Ada satu bilik dalam pemikiran kita untuk sentiasa menyuluh balik kepada diri kita tentang kelakuan kita, amalan kita, percakapan kita, perbuatan kita hari ini dan hari semalam. Kita ada memori tentang hari semalam, apa amalan yang kita buat, apa zikir yang kita lakukan, apa akhlak kita pada hari semalam. Maka kita kena tanda dalam memori kita, dan hari ini kita mesti menjadikan lebih baik daripada apa yang performance kita pada hari semalam. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang rabih, orang-orang yang untung. Ya. Sekiranya memori kita yang kita tahu percakapan kita semalam masa jam kita sabar, semalam orang marah kita tenang, ya. Semalam mungkin orang komplain kita tetapi kita stabil, semalam kita nak satu benda tetapi tak dapat tetapi kita boleh stabil. Itu adalah pencapaian kita pada hari semalam. Maka kita pada hari ini kena jadi lebih baik. Sekiranya sama, kita membazirkan potensi kita.
Sekiranya lebih buruk, kita disebut zalim kerana kita telah mencapai satu peak yang kita berhenti pada peak kemuncak tersebut dan kita turun ke bawah. Kerana itu ada satu doa yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya suka untuk kita melihat doa ini. Antara banyak-banyak doa supaya makin baik, makin cemerlang, makin kuat langkah kita. Ya, tadi saya dah sebutkan bahawa kita perlu ada satu bilik memori menyimpan pelakuan hari semalam dan kemudian hari ini kita pastikan kita lebih baik daripada hari semalam. Ya. Adakah kita mampu buat? Ingat, kita adalah dicipta oleh Allah sentiasa untuk buat terbaik. Kita adalah manusia, makhluk Allah yang Allah telah muliakan. Walqad karramna bani Adam, Allah kata. Dengan kita Allah jadikan untuk buat yang terbaik. Saya suka buat bandingan, kita dicipta sebagai kereta Formula 1. Ya, kita ni adalah kereta Formula 1. Dan jangan pernah tanya adakah kita boleh memecut 200 km sejam. Jangan pernah tanya bolehkah kita pecut kereta kita 300 km sejam. Sebab memang kita dicipta untuk memecut 300 km sejam. Amat malang kita kereta Formula 1, tetapi bila berjalan di jalan raya, bila berjalan di track, sama kelajuan kita dengan mungkin kereta-kereta biasa. Ya, jadi pattern kita ialah untuk buat yang terbaik. Supaya jangan kita bertanya, boleh tak aku buat terbaik? Boleh tak hari ini aku nak buat terbaik daripada hari semalam? Semalam aku dah senyum banyak, mesra dengan orang. Hari ini kena lebih mesra dengan orang lain. Dan bila kita lakukan perkara tersebut, maka peningkatan kita akan diukur 24 jam. Cuba bayang kalaulah kita mengukur peningkatan kita dalam tempoh 24 jam, apa jadi performance kita dalam seminggu. Ya? Maka sebab itu, Nabi mengajarkan satu doa, ya. Nabi mengajarkan satu doa dan dalam riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal kauri. Ya, saya ulang 3 kali ya. Kalau tuan-tuan menonton, kalau tak ikut amin. Kalau boleh ikut terbaik pada pagi ini. Apa doa dia? Sekali lagi, Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal kauri. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal kauri. Baik. Doa ini sangat tepat dengan apa yang kita nak sekarang. Kita nak adalah kita lebih baik. Lebih baik, langkah kita makin kuat, kerana masa kita kian sedikit. Ya, masa kita kian sedikit, maknanya setiap orang daripada kita setiap hari dia sebenarnya bila datang hari baru, hakikatnya adalah baki untuknya hidup makin sedikit. Ya, bukannya umurnya makin bertambah, bakinya makin bertambah. Ya, ketika kita lahir, hari pertama sebenarnya dah dipotong peruntukan hari pertama untuk kita. Maka sebab tu bila kita sedar hakikat ini, kita akan bersungguh-sungguh untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Seorang pemenang dalam pelari pecut 100 meter, makin ruang yang ada kian sedikit, makin dia memecut ke hadapan. Itulah prinsip yang Nabi ajarkan kepada kita, itulah nasihat yang disebutkan sebentar tadi. Baik. Kerana itu Nabi SAW, terutama kita orang-orang yang telah mendapat hidayah, ya, yang menonton ini sama ada sekarang ataupun nanti, ialah orang-orang yang telah mendapat hidayah daripada Allah. Sebab cinta ilmu, cinta hidayah, cinta petunjuk, cinta Allah, cinta Rasul, itulah yang menyebabkan kita berada di sini. Artinya kita telah menggenggam hidayah daripada Allah. Ya, kita telah menggenggam banyak taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak Allah mungkin izinkan kita melakukan solat fajar, solat sunat fajar. Allah mungkin izinkan kita untuk melakukan solat subuh atau solat fajar. Allah mungkin izinkan kita melakukan solat kita mendapat rumah tangga, anak-anak yang baik. Baik.
semua rezeki tersebut bila kita sedar, ya, kita simpan dalam memori kita. Tujuannya apa dia? Tujuannya adalah supaya kita memahami hadis yang sedang diajar oleh Nabi ini. Apa kata Nabi dalam hadis tadi? Allahumma ya Allah, ya Allah, maknanya permohonan. Ya Allah, hati kita memohon. Ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzu bika, aku bermohon daripada engkau ya Allah, minal hauri, agar dijauhkan daripada al-haur, ya. Yakni saya nak terjemahkan dengan makna kita itu lemah, rosak, jahat, buruk. Ba'dal kauri, setelah kami ini kuat, ya, kuat, soleh, baik. Ya, jadi antara doa yang diajar oleh Nabi secara khusus kepada kita adalah minta kita dijauhkan oleh Allah daripada merasai lemah ataupun merasai menjadi jahat, menjadi fasad, menjadi taleh, ya, setelah Allah berikan kepada kita kebaikan. Sebab tu Al-Imam, ya, berkata Imam Musanadi fi hasyiyatihi, dalam hasyiahnya al-kaur. Al-kaur itu mana awalnya adalah mengikat, seorang yang mengikat serbannya sehingga kemas betul-betul, itu al-kaur. Itu jadi doa ini seperti satu majazi, ya, satu bentuk satu bentuk metafor yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni al-kaur adalah mengikat serban dengan kemas. Ya, kalau kita tengok Habib Omar, ya, contohnya serban dikemas, ya, kerana dia mendapat ijazah mengikat serban cara Nabi sebagai contoh, ya, maka itu disebut al-kaur. Al-kaur adalah mengikat serban itu dengan kemas, ya, wa jam'iha, dan kemudian menghimpunkannya dengan cara yang elok. Wal haura, dan haur itu ialah ketika serban tersebut lama-lama bila kita pakai dia jadi terbuka, ya, terurai, ya. Jadi kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu daripada minal fasadi umurina, min fasadi umurina, daripada rosaknya peramalan urusan-urusan kita, setelah mana eloknya dia. Ya, bila kita orang pakai serban, mula-mula dia elok, dia lama-lama dia terurai, terbuka, maka Nabi memberitahu, janganlah ya Allah minta perlindungan kita dalam hidup daripada rosak setelah mana elok. Ya. Berkata Imam Tirmizi, ya, al-haura ba'dal kaur adalah birruju' minal iman ilal kufr. Ya. Maknanya kita tu dah beriman elok dah, kemas dah. Tetapi al-haur adalah apabila kita itu keluar daripada jalan-jalan keimanan. Wal'iyazubillah. Ya. Dan berkata Al-Mubarakfuri, dia kata an-nuqsan ba'da ziyadati wa fasadil umur ba'da salahiha. Yakni dia kata apa saja bentuk kekurangan setelah sebelum ini adanya pertambahan, ya, peningkatan. Kemudian berlakunya nuqsan, ya, makin kurang, makin lemah, makin tak berdaya, makin tak mampu, ya. Wal fasadil umur, dan kemudian ba'da wa fasadil umur, dan kemudian rosak ataupun rosaknya amalan-amalan elok, perkara-perkara elok yang kita telah buat ba'da salahiha. Maknanya nak bagi tahu apa dia yang saya sebutkan tadi, kita kena tanda dalam memori dan tak boleh di bawah daripada itu. Bila bawah daripada itu, maknanya telah berlakulah yang disebut sebagai al-haur, ya, kondisi al-haur, kita pada keadaan al-haur. Ya. Baik. Kerana itu semua yang saya kasih sekalian, apabila kita melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala surah Muhammad ayat 33 menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Ya, janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Karena itu kita tahu di sini bila digunakan perkataan membatalkan amalan, ya,
Perkara yang boleh membatalkan amalan adalah apabila tidak berlaku khusyuk dalam hati kita. Maaf saya, bila tidak berlaku ikhlas dalam hati kita. Jadi rupanya perkara yang menjadikan bahawa kita boleh menjadi baik berterusan ialah pada momen kita mencapai keikhlasan dalam hati kita. Maka sebab itu antara perkara yang memang sangat dipinta dan dituntut kepada kita supaya jangan menggelusur kita ke bawah adalah setiap hari merayu pada Allah agar Allah mengikhlaskan hati kita. Allah mengikhlaskan hati kita. Kita biasa mendengar bagaimana Nabi SAW berpesan kepada kita supaya membaca setiap lepas daripada solat. Apa kata Nabi SAW? Allahumma inni, aku minta pada engkau ya Allah. Kita minta pada Allah adalah supaya kita ni, masya-Allah, Sayyidina Muhammad. Doa ni semua hafal ni, ramai orang menghafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Ini doa yang kita baca biasa. Allahumma a'inni, tolonglah aku ya Allah, a'inni ala zikrik wa syukrik, berzikir pada engkau, bersyukur pada engkau, wa husni ibadatik. Maknanya bila kita dah buat satu amalan, kita minta lagi Allah baikkan lagi amalan yang telah aku buat. Dan bagaimana kita minta? Maka tak lain tak bukan ya Allah, termasuk dalam zikrika, syukrika, wa husni ibadatika adalah kita nak elokkan ikhlaskan hati kita. Dan tidak ada cara kita untuk kita melakukan sesuatu dan kemudian menjadi batal amalan kita dan kemudian menjadi lebih baik melainkan kita mengikhlaskan amalan kita. Menjadi mungkin kepada kita ialah sebab ikhlas ni dah jadi benda yang kita dengar oleh cuping telinga kita ni sejak daripada kecil lagi dah. Ikhlaslah. Sehingga akhirnya kita tak dapat pasti ikhlas tu apa sebenarnya. Kita tak tahu bagaimana sebenarnya ikhlas itu adalah pada ketika hati kita ini sedar yang kita ini hamba kepada Allah, hati kita sedar yang kita tidak memiliki apapun untuk diri kita. Ya, seorang hamba Allah, dia tidak merasai memiliki apapun. Ya, seorang hamba, ya, sebab kita ni iyyaka na'budu, kepada engkau kami abdikan diri kami. Seorang abdi adalah dalam hatinya tidak merasai apapun. Tatkala dia tidak merasai apapun, ketika Allah kurniakan kepadanya, maka dia pulangkan balik semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita solat, ya, seorang hamba yang tak merasa apapun, ketika dia mampu melakukan solat, dia sebut la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya kekuatan melainkan yang Allah beri. Maknanya dia pulangkan kekuatan dan daya kepada Allah. Jadi sebab itu keikhlasan pula bermula daripada bagaimana kita merasai kehambaan dalam hati kita. Ya, kita rasa yang aku ni hamba. Bila kita diuji oleh Allah, kita rasa aku patut diuji oleh Allah. Ya, kita kadang-kadang berjam-jam bahkan berhari-hari, ada orang bertahun-tahun, why me? Kenapa aku yang diuji? Kenapa aku yang diuji? Sedangkan seorang hamba tetap akan menerima apa saja yang diberi oleh Tuhannya, ya, oleh Tuhannya. Ya. Jadi sebab tu nak memupuk rasa hamba ini adalah dengan membuangkan rasa adanya kita ni memiliki apapun. Sebab bila kita rasa memiliki apapun, maka dialah yang akan menjadikan payah kita nak melakukan ikhlas amal kita pada Allah. Ya. Walaupun akhir sebut ikhlaslah, niatlah kerana Allah. Ya, orang yang nak berniat kerana Allah, dia mesti merasai bahawa dia tidak punya apa-apa, yang ada semuanya nak diserahkan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Anakku bukan milik aku, dia milik Allah Subhanahu wa taala. Maka aku akan serahkan bila aku buat berkhidmat kepada mereka, aku buat bukan aku nampak muka mereka, aku nampak kerana Allah Subhanahu wa taala. Suami juga begitu. Kita melakukan kebaikan kepada suami bukan kita nak buat wajah suami tersebut, tetapi wajhullah yang kita nampak dalam hati kita adalah suami bukan milik aku tetapi milik engkau yang aku kena pulangkan amalan baktiku kepada engkau ya Allah. Dan begitu juga kepandaian, sebab manusia dirosakkan oleh syaitan dengan rasa pandai dalam hati. Ya, orang pandai dia ada satu perasaan yang berbeza daripada orang tak pandai.
Orang tak pandai tak pernah rasa benda tu. Tapi orang pandai dia rasa benda tersebut. Dan syaitan merosakkan dia dengan merasai bahawa kepandaian tu milik dia. Ya, bila dia merasai kepandaian milik dia, macam mana dia nak berniat pada Allah, nak menyerahkan balik kepandaian kepada Allah dalam bentuk mengikhlaskan hati, dia tidak akan ikhlas. Orang kaya, dia merasai satu perasaan yang tak pernah dirasai oleh orang miskin. Orang miskin tak pernah rasa benda tu. Jadi sebab tu, rasa tersebut kerana dia rasa memiliki kekayaan. Bila dia merasai memiliki kekayaan, maka pada ketika itu, dia akan, bagaimana kekayaannya, dia nak kekayaan tersebut nak diserahkan dengan ikhlas kepada Allah. Sebab dia merasai memiliki. Ya? Sebab tu bila seorang kaya dia bersedekah, dia tak merasai bahawa itu hak aku. Dia tidak akan merasai bahawa ini harta milik aku dan aku nak beri kepada seorang miskin. Tetapi orang yang ikhlas, dia tak rasa pun. Sebab dia tahu bahawa ini bukan hak aku, ini hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku akan menyembunyikan daripada mata manusia. Kenapa? Sebab ini bukan hak aku bagi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak beza ya? Orang yang mungkin di kalangan kita ada yang rupawan, yang cantik, yang handsome. Orang tak cantik tak pernah rasa benda ni. Orang tak handsome tak pernah rasa benda tersebut ya. Kita tak pernah rasa lah. Tetapi orang cantik, orang-orang rupawan, maka mereka merasa kecantikan milik dia. Rasa bahawa sihat, sado itu milik dia. Bagaimana mungkin dia nak serahkan kecantikan dia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ikhlas? Maka sebab tu anak kunci kepada kita nak pergi jauh adalah merendahkan diri kita serendah-rendahnya pada tahap kita adalah seorang hamba yang tak memiliki apapun. Kita tak rasa kita memiliki apapun. Saya suka pesan pada ibu-ibu yang mungkin dalam keadaan mengandung, ya. Ketika dia memegang kandungan, kadang-kadang anak dalam kandungan tu tendang-tendang, ya. Maka cakap dengan anak tu, jangan cakap lebih dulu wahai anak aku. Cakaplah wahai hamba Allah. Wahai hamba Allah, ini adalah ibu yang Allah amanahkan untuk kamu berada dalam tubuh ibu. Daripada kecil lagi, daripada dia masih belum dipanggil bayi, dia masih dipanggil janin, kita telah communicate dengan anak-anak yang bakal anak nanti, ialah dia adalah milik Allah. Dan inilah yang penting sebenarnya. Sebab tu Nabi ketika ditanya kenapa hebat solat Nabi SAW, bukan kerana Nabi itu ya, merasai amalnya banyak, tetapi bila seorang hamba, dia akan rasa bahawa aku sepenuhnya menerima kurnia. Ya, sebab tu lahirlah kemudian perasaan syukur yang sebenar. Ya, perasaan syukur yang sebenar. Syukur yang sebenar adalah merasai aku tidak punya apa-apa, semua yang aku diberi oleh Allah kepada aku, jumlah mana apapun dia adalah kurnia Allah, maka aku nak bersyukur pada Allah, aku nak bersyukur pada Allah. Sebab tu orang yang tak punya jiwa hamba, dia takkan boleh bersyukur. Dia takkan pandai bersyukur, bahkan dia tak faham makna bersyukur. Kenapa? Sebab dia rasa tu aku punya, bukan Allah punya. So, why aku nak syukur sangat, ya, dalam bahasa kasarnya. Tetapi bahasa yang berlaku itulah yang sebenarnya. Justru semua yang saya kasih sekalian, Allah apabila kita mengikrarkan, ya, sebab itulah na'budu, barulah kita ikrar na'budu, kemudian barulah adanya kita minta jalan petunjuk daripada Allah. Maknanya ketika kita merendah diri, inilah yang disebut oleh Allah, barang siapa man tawadha'a, barang siapa yang mampu mencapai kerendahan dalaman kesifat hambanya, rafa'ahullah, barulah Allah akan mengangkat tinggi dirinya, ya. Mengangkat tinggi bukan bukan bongkak, tetapi maknanya makin merasai kita dapat melaksanakan tugas-tugas dengan terbaik dan terbaik. Jadi kerana itu semua yang dikasih sekalian, doalah pada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sifat hamba, merasakan kita sifat hamba yang cirinya apa dia? Kita tidak rasa memiliki apapun. Walaupun Allah kurniakan mungkin dunia ni pada tangan dia, kepandaian dalam akalnya, kebijaksanaan, kemudian kecantikan, ketampanan, semua itu dia tak rasa miliknya, barulah dia akan boleh untuk mengikhlaskan amalannya, dan bila dia mengikhlaskan amalannya, barulah pada ketika itu Allah akan mengangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita pohon di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, semua yang dikasihkan, cakap-cakap, sembang-sembang, kita dah sampai ke penghujung. Alhamdulillah. Semua rakan-rakan yang menyaksikan bersama dalam khalaqah kecil kita pada pagi hari ini, semoga kita mendapat kemanfaatan daripada perbincangan kita. Dan saya suka nak mewar-warkan sangat, dan tolong juga panjangkan war-war ini ya, kepada semua rakan-rakan, kalau boleh ke seluruh dunia ya. Semua konteks yang ada dalam phone kita, kita blast dalam WhatsApp kita, kerana Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara akan menganjurkan malam sejuta munajat ya, hari Ahad malam nanti, hari Ahad malamnya pukul 8 malam ya. Jadi kita nak pada malam itu kerana malam itu adalah malam nisfu Sya'ban, dan kita tahu dalam hadis Nabi SAW tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban, yang kita diminta untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Jadi kita buat secara jama'i, kita buat secara beramai-ramai. Jadi kita nak ajak kita berada bersama-sama dalam platform tersebut, kita nak bermunajat, kita nak baca Yasin, kita nak doa-doa yang khusus kepada Allah, khusus untuk diri kita, negara kita nak doa pada malam tersebut. Makin ramai yang mengaminkan, makin ramai yang bermohon, bermunajat, maka kita tahu bahawa dia makin kuat. Sebab itulah bila doa minta hujan, Nabi tak suruh buat rumah-rumah seorang-seorang, tapi Nabi panggil seramai-ramai mungkin, bahkan heret binatang-binatang, bawa barang-barang. Kenapa? Sebab nak beritahu semuanya bermunajat dan bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk sebarkan, kita tengok dalam www.sejutamunajat.com ya. Boleh tengok dan klik di sana, dan kita bersama-sama pada malam tersebut kita jadikan dia adalah pesta ibadah ya. Hati kita meronta nak dekat dengan Allah dalam bentuk beramai-ramai, dan kita ada para qari kita bersama, para pentausiah kita online yang kita buat, semuanya akan sama-sama mengalunkan bacaan Al-Quran, sama-sama menadah tangan, sama-sama melelehkan air mata. Malam tersebut kita bermunajat betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga insya-Allah pada malam yang disebut malam bara'ah, malam yang ditunaikan hajat-hajat, dan insya-Allah ya, seperti mana Allah menunaikan hajat Rasulullah, dalam hati Nabi sentiasa menunggu Allah Subhanahu Wa Taala untuk dialihkan kiblat ke tempat pembinaan datuk Nabi Allah Ibrahim. Maka pada bulan Sya'ban, lepas daripada nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan apa besar dalam hajat Nabi SAW untuk mengalih kiblat, sebab kiblat faktornya sangat besar dalam perjuangan Nabi SAW. Jadi kita yakin Allah menunaikan kepada kita, Allah menunaikan kita pada kita semua orang bermunajat. Jadi saya nak minta sangat semua rakan-rakan yang ada kat sini atau baca lepas ni, lepas habis online kita ni, tolong sebarkan, bekerja keras lepas daripada ni untuk sebarkan. Jangan ada seorang pun dalam nama dalam phone kita yang tak dapat maklumat ini. Kenapa? Bukan untuk kita, tetapi untuk sama-sama kita bermunajat. Jadi www.sejutamunajat.com, insya-Allah di situ kita daftar percuma, semuanya percuma. Tak ada apa-apa, sebab kita nak ajak seramai mungkin dalam platform tersebut ya. Jadi tolong war-warkan sekali lagi, dan semoga insya-Allah tazkirah kita pada pagi ini memberi kebaikan. Saya Zuramli bin Muhammad Razali memohon berbanyak kemaafan akhlak tingkah laku sepanjang setengah jam lebih sedikit ini. Sekiranya ada, bukan sekiranya, pasti adanya perkara yang tak baik daripada saya mohon kemaafan. Terima kasih kerana di atas kebersamaan. Jumpa lagi dalam tazkirah pagi setiap hari di Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Yang penting share, like, war-warkan kepada seramai mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.